Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita hari ini untuk meneruskan PDPR kita. So, apa khabar semua anak-anak cikgu 4 Omega? So, cikgu harap semua sihat, semua dah bangun dan dah bersedia untuk belajar matematik pada hari ini. So, hari ini cikgu akan masuk bab baru iaitu bab 5 rangkaian. Okey? So be prepared lah. Siapa yang ada buku teks boleh refer buku teks bab 5. So sini cikgu ulang balik apa yang kita dah belajar dalam bab 4. Okey? Maaf ada suara-suara yang masuk tu, so harap buat tak dengar je. Okey. So bab 4, apa yang kita dah belajar ialah tajuk set. Kita dah belajar apa dia persilangan set. Persilangan set simbol dia yang N. Okey, lepas tu kita dah belajar kesatuan set. Apa dia kesatuan set? Kesatuan set yang simbol dia U. Lepas tu set pelengkap. Set pelengkap yang ada tanda prime, tanda koma ke atas tu set pelengkap. Set berada di luar. Lepas tu kita dah belajar juga gabungan operasi set. Okey? Itulah yang kita belajar minggu lepas. So hari ni cikgu akan terus masuk bab 5 iaitu bab rangkaian. Okey? So bab ni senang je, tak payah kira-kira. Awak kena faham je apa dia rangkaian. Okey, so dalam topik ini anda akan dapat yang pertama, mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. So apa yang kita panggil sebagai graf? Yang awak tahu graf biasanya ada bentuk, ada line, betul tak? Okey, graf sebenarnya kalau dia ada satu titik, satu bintik saja, ini pun kita dah panggil dia graf. Okey? Itu graf. Okey, apa dia rangkaian? Awak pernah tengok tak radar kalau kapal terbang, so dia ada satu stesen untuk tengok di kedudukan mana. So contohnya kedudukan ini kapal terbang dekat Malaysia. Dia nak terbang ke mana? Contohnya sini, Hong Kong. So titik dan garisan ni, ini pun kita panggil dia sebagai rangkaian. Okey? Ini rangkaian. Graf apa? Graf ini pun kita boleh panggil dia sebagai graf. Tapi sekurang-kurangnya graf mesti mempunyai satu titik saja. Satu titik saja ataupun satu bintik saja kita dah panggil dia sebagai graf. Okey? So hari ini saya akan kenalkan awak dengan simbol-simbol yang terlibat dalam rangkaian. Okey? Yang pertama, contoh aku tulis kat sini harap nampak dan jelas lah. Okey? Contohnya kita ada bentuk macam ni. Okey. Ada bintik dan ada garisan yang menyambungkan setiap titik ni ataupun bintik ni. Okey. So, bintik tu kita label dia sebagai V. V. Bucu. V bucu. Ataupun ni asalnya daripada perkataan vertex. Bucu V. So, ini kita label dia V1. V2, V3. Okey, nampak tak? Harap nampak Okey. So, bucu-bucu ataupun bintik-bintik yang ada dalam gambar atau rangkaian, kita bagi dia simbol V, vertex. Okey. Lepas tu, kita ada pula simbol E. E tu apa? E tu ialah garisan penyambung dari satu bucu ke bucu yang lain lah. So ini E. Dari mana asalnya perkataan huruf E ni? Daripada bahasa Inggeris juga iaitu H, penghujung. H. E, D, G, E. Okey, so V tadi ialah vertex. Bucu. Okey. So garisan-garisan ni kita panggil simbol E lah, penghujung. E, ini pun E. Bezanya ni kita bagi simbol lah E1, E2, E3. Faham So, V bucu atau titik vertex, E ialah garisan ataupun H penghujung. Okey. So, itu ialah rangkaian. Apa yang boleh tahu tentang rangkaian lah. Kalau graf pula, graf diwakili oleh huruf G lah. G. Graf. Okey. Okey, suatu graf dikatakan berkait dengan graf yang lain jika terdapat laluan yang sama di antara bucu-bucu itu. Apa maksudnya? Kalau kita nak katakan graf tu berkait dengan graf yang lain,
Maksudnya dia melalui bucu yang sama. Contohnya apa? Contoh ni lah V1 dia keluar dekat sini, dia keluar dekat sini. So dia berkait. Okey? Kalau V2 pula dia lalu sini, dia lalu sini. So dia berkait. Okey? Yang ini pun sama, V3 dia keluar sini, dia keluar sini, ini pun berkait lah. Okey, itu kita panggil dia graf yang berkait. Dengar tak suara latar tu? So abaikan suara latar tu. So harap boleh dengar suara cikgu je. Memang susah nak buat rakaman kat rumah macam ni kan. So jangan tidur dengar cikgu cakap ni. Okey. So apa yang dah belajar hari ni, graf yang berkait, maksudnya satu bucu tu dia boleh berkait dengan bucu yang lain lah. Okey. Okey, itu satu. Seterusnya saya akan tahu saya akan bagi tahu macam mana nak kira darjah. Apa dia darjah? Darjah bagi suatu bucu ialah bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Okey, dengan keadaan gelung dikira sebagai satu tepi tetapi dua darjah. Okey, apa maksud gelung? Gelung ni macam ni lah. Daripada titik ni dia keluar, dia balik titik ni. Ini kita panggil dia gelung. Satu titik dia keluar, lepas tu dia balik titik yang sama. Ini kita panggil dia satu gelung lah. Okey, masih lagi rangkaian. Okey. So apa dia darjah? Macam mana kita nak kira bilangan darjah? Dia kata satu gelung ni, ini satu gelung tetapi ada dua darjah. Apa maksud dua darjah? Maksudnya dari satu titik ni, contoh ini kita ambil titik yang lain tadi. Ini kita dah gabungkan dengan contoh. Okey. Satu darjah. Okey, ini contoh dia. Tadi kita buat gelung tadi kan? So ini V1 kita satu gelung, satu rangkaian juga. Kita nak kira ada berapa darjah dalam satu gelung ni? Okey, darjah dia ada dua. Kenapa dua? Sebab dia ada dua arrow. Satu arrow keluar, satu arrow masuk. Okey. So darjah untuk gelung ni sama dengan dua. Okey. Boleh? So darjah bagi bucu V1 sama dengan 2. So darjah nak tulis penuh. Darjah bagi bucu V1 sama dengan 2. Mana dapat 2 ni? 2 ni sebab kita tengok ada arrow keluar, ada arrow masuk. Okey, itu maksudnya darjah bersamaan dengan 2. Okey. Seterusnya saya bagi contoh lain lah supaya awak lebih faham. So contohnya saya sama lagi rangkaian ni dengan titik yang lain. Okey, sini V1, tadi V1, sini kita tak V2, sini kita tak V3. Okey, berapa darjah untuk V2? Siapa boleh jawab? Tak ada orang boleh jawab. Nak saya kata tak ada orang boleh jawab, ya? Okey, tak apa. Saya tahu semua mesti faham, mesti boleh jawab. So darjah untuk V2 ada 2 lah. 2 sebab ada 2 garis yang menyambungkan titik kat sini. Okey, so darjah untuk V2 ialah 2. Okey, darjah untuk V3 so 1 je sebab dia ada 1 je H kat sini. So darjah untuk V3 ialah 1. Okey. Sekarang faham? So kita dah belajar bucu, simbol dia V. Lepas tu kita dah belajar H, E, garisan yang menghubungkan. Lepas tu kita dah belajar nak kira darjah bagi suatu bucu. Okey?